Penumpang bergangguan pesawat MH122 patah balik. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazir Fahmi Syukri. Penumpang penerbangan Malaysia Airlines MH122 akan dipindahkan ke penerbangan seterusnya selepas mendapat pelepasan daripada pihak berkuasa. Terdahulu pesawat yang berlepas ke Kuala Lumpur dari lapangan terbang antarabangsa Sydney, Australia itu terpaksa berpatah balik berikut gangguan daripada penumpang di dalam pesawat berkenaan. Pesawat yang membawa 199 penumpang dan 12 anak kapal itu berlepas dari Sydney pada pukul 1.40 tengah hari dan mendarat semula pada 3.47 petang waktu tempatan. Video yang disiarkan melalui aplikasi X oleh individu yang didakwa berada dalam penerbangan tersebut menunjukkan kru penerbangan cuba menenangkan seorang lelaki yang menjerit kepada penumpang lain. Oleh Persekutuan Australia dalam kenyataan memaklumkan seorang penumpang lelaki berusia 45 tahun yang didakwa mencetuskan gangguan itu telah ditahan tanpa sebarang insiden dan dijangka didakwa lewat malam ini. Seorang wanita orang asli mahu dipijak gajah liar ketika mengutip durian di kampung Bagrik, Perak petang semalam. Ketua Polis Daerah Grik, Superintendent Zulkifli Mahmud berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian pada pukul 5.30 petang. Mangsa telah dibawa ke klinik kesihatan RPS Kemar dan disahkan meninggal dunia. Hasil bersiasat dijalankan di Hospital Grik mendapati kematian mangsa disebabkan hentakan trauma tumpul di bahagian dada. Seorang lelaki dihukum penjara 702 tahun dan 234 sebatan atas 19 pertuduhan merogoh dan 11 tuduhan amang seksual terhadap 2 anak kandungnya sejak 6 tahun lalu. Tertuduh mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Muar. Pekerja pembersihan berusia 53 tahun itu dituduh melakukan perbuatan terbabit terhadap kedua-dua anak perempuannya ketika mereka berusia 9 dan 10 tahun. Kejadian berlaku sejak tahun 2017 dan kereta akhir pada 9 Julai lalu di 2 rumah berbeza di Muar. Lelaki terbabit juga didakwa melakukan perbuatan amang seksual ke atas kedua-dua mangsa di lokasi dan tarikh sama. Hakim Abu Manat mengarahkan hukuman terhadap tertuduh dijalankan serentak dari tarikh tertuduh ditangkap 10 Julai lalu. Ini bermakna tertuduh hanya dipenjara 42 tahun dengan jumlah hukuman sebatan kekal. Hampir 14 kg syabu dan parti heroin dirampas daripada sebuah unit kondominium di Ibu Negara yang disyaki dijadikan gudang menyimpan bahang terlarang itu. Serbuan pertama dibuat di kawasan letak kereta sebuah kondominium di Ceras Khamis lalu. Seorang lelaki dipercayai penjaga permis telah dicekup. Seseorang itu sebuah unit kediaman di kawasan sama digempur. 3.8 kg parti heroin dan 10 kg syabu dirampas. Operasi berikutnya di sebuah rumah di Semenyih pula menemukan wang tunai lebih RM10,000 dipercayai hasil kegiatan haram. Siasatan awal mengesyaki semua rampasan milik sindiket pengedaran dadah yang aktif di sekitar Lembah Kelang. Usaha memburu baki suspek kini dipergiat. Kes dirujuk mengikut Akta Kesalahan Dadah Berbahaya 1952. Ini pula mengenai kes penemuan bom pada kereta aktivis sosial Siti Kasim pada 21 Julai lalu. Tiada petunjuk baru diperoleh dan penelitian terhadap rakaman kamera litar tertutup CCTV turut tidak menunjukkan ada suspek boleh disyaki. Polis juga tidak menemukan sebarang cap jari individu disyaki di kenderaan tersebut. Cuma lagi kita mengharapkan jika sesiapa mempunyai maklumat yang lebih lanjut untuk panjangkan kepada pihak kami ya. Itu je yang kita boleh buat masa ni. Sebab I've exhausted all my resources in investigating the case ya. Daripada sudut forensiknya, daripada sudut soal siasatnya, kita dah exhaust. So we just need new fresh evidence on that lah. Beliau yang juga bakal pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman berkata demikian selepas Majlis Serah Terima Tugas Ketua Polis Kuala Lumpur.
Kes kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun dipercayai didera ibu dan rakannya di Pasir Gudang Jumaat lalu. Penjaga kanak-kanak berkenaan belum dimuktamadkan walaupun waris telah dikenal pasti. Keputusan itu akan dibuat selepas kanak-kanak itu selesai menerima rawatan. Kanak-kanak tu masih di hospital, tetapi yang melakukannya sudah ditahan oleh pihak polis, dan kanak-kanak itu bila keluar nanti masih dalam perbincangan untuk mencari orang yang layak dan sesuai. Memang pun sudah ada background work lah siapa yang boleh akan mengambil kanak-kanak ini, tetapi belum lagi muktamad lah, sehingga ianya bila dah keluar daripada situ barulah akan dimuktamadkan. Jabatan Kebajikan Masyarakat akan memberi dorongan dalam memastikan tiada gangguan lain sekaligus memberi semula keyakinan kanak-kanak terbabit yang kini berada dalam keadaan trauma. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC beri amaran mengenai penggunaan nama dan logo miliknya secara tidak sah dalam produk pelaburan entiti atau syarikat tertentu. Suruhanjaya itu menegaskan ia tidak meluluskan sebarang produk pelaburan amanah tunai di pasaran. Dua syarikat telah dikenal pasti menggunakan nama dan logo SC dalam bahan promosi mereka untuk produk pelaburan amanah tunai tanpa kebenaran. Mereka telah diarak untuk mengeluarkan sebarang rujukan kepada SC dalam semua bahan promosi berkaitan. Orang ramai digalakkan melapor sebarang aktiviti mencurigakan atau maklumat pelaburan yang mengelirukan kepada SC. Selain melindungi pelabur lain daripada risiko, tindakan itu juga membantu mereka membuat keputusan pelaburan. Khidmat anjing unit pengesan akan diguna pasukan simpanan persekutuan FRU bagi penugasan di kawasan rusuhan bermula awal tahun depan. Inisiatif ini bagi mempelbagaikan tugasan haiwan tersebut termasuk mengesan pom. Dan telah luluskan 10 ekor untuk pembelian. InsyaAllah tahun depan kita akan mulakan K9. Selain pada PSP ni kita nak buka dah. Kita tak mahu lagi PSP ni dipandang untuk menjaga, standby untuk rusuhan dia. Saya multitasking kan. Dia orang ni perlu terlibat juga dalam buat risikan di bawah dan sebagainya. Selain tugas-tugas khas seperti jaga aman, terlibat dalam big event iaitu kontrol masa convention atau musyawarah besar-besaran. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman kini dalam proses meningkatkan kemahiran dalam FRU supaya setanding dengan pasukan Smart Team. Turut dicadangkan penubuhan pasukan khas anjing pengiring bagi penugasan mengiring. Semua individu berisiko mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Saya, anda, kita tidak terkecuali. Apatah lagi dalam keadaan stres yang melampau dan berjauhan dengan keluarga. Ingat, sekiranya kemurungan ini tidak dirawat dengan baik, ianya boleh mengundang kemudaratan termasuk tingkah laku bunuh diri. Ambil peduli, kita mampu mengubahnya. Masih lagi dalam berita tengah malam, pelantikan 10 Exco Negeri Sembilan akan diadakan secepat mungkin selepas rundingan semua parti gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN selesai. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata senarai nama Exco akan dimuktamad selewat-lewatnya minggu ini. Kita sedia maklum bahawa inilah satu kerajaan yang orang melihat ke seluruh negara. Nampak keseimbangan dia lebih kurang berbanding yang lain, dan saya berharap bahawa ini akan kita tunjukkan bagaimana pentadbiran, kesungguhan kita nak kita buktikan kepada tempat lain, negeri-negeri lain, bahawa ini adalah pasukan yang boleh diharap
pasukan yang mampu membuat perubahan, pasukan yang mampu bekerja bagi memastikan hak rakyat dan juga pembangunan itu diutamakan. Terdahulu, Datuk Seri Aminuddin telah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir di Istana Besar Seri Menanti, Kuala Pilah petang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pada itu, Tuanku Muhriz mengingatkan pemimpin yang dipilih terus menyuarakan permasalahan rakyat. Keutamaan mesti kepada masyarakat, bukan kepentingan peribadi dan politik. Menyalahgunakan kuasa dan kedudukan yang ada akan menjurus kepada ketidakadilan serta kerapuhan pelaksanaan sesuatu dasar yang telah dirangka untuk kebaikan rakyat. Beta juga suka mengingati semua wakil rakyat supaya sentiasa bekerjasama, terutamanya ketika Dewan Undangan Negeri bersidang kelak. Ini bagi memastikan rakyat beta di negeri yang beta kasihi ini akan sentiasa mendapat nikmat daripada setiap dasar yang dirangka dan dilaksanakan. Turut mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar ialah Adun Jeneri Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor. Beliau yang juga pengurusi Perikatan Nasional Negeri berlafaz sumpah memegang jawatan itu di hadapan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badishah di Balai Menghadap Besar Istana Anak Bukit. Datuk Seri Muhammad Sanusi dilantik semula ke jawatan itu selepas Perikatan Nasional memenangi 33 daripada 36 kursi DUN pada PRU Sabtu lalu. Beliau mempertahankan kursi DUN Jeneri selepas meraih 21,823 undi menewaskan calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Khizri Abu Kasim. Keputusan yang diperoleh Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional PHBN dalam Pilihan Raya DUN ke-15 Sabtu lalu bukan satu kegagalan. Malah Pengarah Komunikasi PH Fahmi Fazil menyifatkan gabungan tersebut berjaya bertahan menerusi cabaran kuat yang diberikan Perikatan Nasional. Menurut beliau, PHBN bukan sahaja memenangi undi popular tetapi juga tiada seorang daripada calon mereka yang hilang deposit. PHBN juga mendapat hampir 50% daripada jumlah undi. Bagaimanapun, susulan pembahagian kursi DUN yang tidak seimbang, gabungan itu hanya memperoleh 40% daripada 245 kursi yang dipertandingkan. Justru kerajaan perpaduan perlu melihat kepada faktor calon, jentera, manifesto, dasar dan kaedah kempennya bagi meningkatkan prestasinya pada pilihan raya akan datang. Menerusi satu temu bual bersama Malay Mail, beliau berkata kajian lebih terperinci juga akan dilaksana bagi memahami lebih jelas terhadap keputusan pilihan raya di 6 negeri berkenaan. Mengenai pertusan keluar mengundi yang rendah pula, beliau berpendapat ia turut dipengaruhi kelusuan pengundi berikutan PRU ke-15 diadakan tidak sampai setahun sebelum ini. Guru berperanan penting untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda. Menteri Pendidikan Fadhil Nasidik berkata warga pendidik menjadi ejen untuk meningkatkan penghayatan rukun negara. Dan kita boleh lihat dalam segmen bicara guru sebentar tadi bagaimana seorang guru menyampaikan hasrat dan impian dan tekad bagaimana perpaduan ini sepatut dilaksanakan di sekolah-sekolah. Jadi kita ambil secara serius perkara ini dan saya raikan juga pandangan-pandangan dan idea-idea sebentar tadi, termasuk pertama peluasan kelab rukun negara di semua sekolah. Kementerian Pendidikan akan menjalin kerjasama strategi dengan Kementerian Perpaduan Negara untuk menyemarakkan lagi pelaksanaan program berteraskan rukun negara. Pameran kartun seiring sejalan yang berlangsung sehingga 30 September ini dapat menerap dan menyuburkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata acara julung kali diadakan sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia itu juga menjadi pemangkin keharmonian negara.
Pameran itu pada masa sama dapat memertabatkan seni kartun, komik dan animasi selain dapat mendekatkan masyarakat kepada karya dan penggiat seni tanah air. Semua ini dia menjurus kepada perpaduan. Ya, dan kita melihat artis-artis ini dan juga pelanggan-pelanggan ataupun orang yang datang di sini untuk melawat dan melihat sejarah kita. Itulah asas perpaduan. Pameran kartun seiring sejalan berlangsung di Fahrenheit 88 Bukit Bintang dengan tema We Are Greater Together. Semalam Menteri Perpaduan Negara Dr. Aaron Agodaga mengumumkan lafaz ikrar rukun negara akan diselaras bermula dengan bacaan penuh mukadimah diikuti 5 prinsip berkenaan. Orang ramai yang ditemui menyambut baik langkah itu bagi menyemai taat setia dan rasa cintakan negara. Wartawan Muhammad Najib Masyur ada laporannya. Dengan saranan Menteri Perpaduan untuk menerapkan semua frasa-frasa sebelum pelajar-pelajar lafazkan ikrar rukun negara, dia sangat membantu pelajar-pelajar, terutamanya bagi di Malaysia, sebagai tahu bangsa Malaysia kita berbilang kaum, dapat memupukkan lagi perpaduan dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Wajar dilakukan sebabnya seperti kita tahu dekat negara kita sendiri penduduknya adalah berbilang mangsa. Jadi bila perkara ini diterapkan contohnya kepada budak-budak sekolah, jadi benda ni akan memberi kesan yang positiflah kepada rakyat di negara kita. Contohnya dari kecil lagi mereka dah didedahkan dengan perkara yang sebegini. Kita kena ambil daripada akar umbi lah. Maksud saya bukan setakat dari sekolah rendah, tapi dari peringkat tadika lagi. Kita dah masukkan, install dalam jiwa raga dia. Jadi bila dia dah besar, peringkat demi peringkat, insya-Allah dia orang mampu untuk ni lah menerapkan rukun negara. Rukun negara diisytihar secara rasmi pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong keempat almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Tujuannya untuk memupuk semangat perpaduan antara rakyat berbilang kaum dan menjamin ketenteraman negara daripada penjajahan luar. Untuk aktiviti eksplorasi rukun negara ini diteruskan di semua peringkat, ya. Dan sekarang kita adakan di peringkat sekolah dan kita haraplah cita-cita kita untuk rukun negara ini dilafaz dengan penuhnya, memulakan dengan cita-cita ataupun mukadimah rukun negara ini kepada 5 prinsip yang seterusnya. Itu kita nak sebab penghayatan itu dari segi cita-citanya amat penting. Diterapkan di semua peringkat dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Pastinya pemahaman 5 prinsip itu dapat dikembangkan sekaligus menjadi tunjang kepada keharmonian negara. Usaha ini dilakukan adalah untuk meningkatkan lagi penghayatan kepada prinsip-prinsip rukun negara yang menjadi salah satu ejen kepada penyatuan dan juga semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Jika sebelum ini ianya hanya dilafazkan pada 5 prinsipnya semata-mata, namun selepas ini ia akan bermula dengan mukadimah yang pastinya memiliki dan memenuhi ciri-ciri kepada penyatuan dan juga rukun negara. Muhammad Najib Masyur, RTM. Maxis bersetuju mempercayai perjanjian akses 5G dengan Digital Nasional Berhad DNB hari ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menjelaskan ini bermakna semua telco utama di negara ini akan menyediakan akses 5G. Persetujuan itu berikutan beberapa siri perbincangan sejak keputusan untuk menukar model pelaksanaan 5G kepada 2 rangkaian sebaik sahaja pelaksanaan semasa di bawah DNB capai 80% liputan di kawasan berpenduduk. Fahmi sebelum ini memaklumkan selain Maxis, Celcom Digi, Telekom Malaysia, U-Mobile dan YTI Communication akan memuktamadkan proses pemegangan saham dalam DNB. Seterusnya menyokong pembangunan rangkaian 5G oleh DNB menjelang penghujung tahun ini. Ia susulan kejayaan pasukan petugas pelaksanaan 2 rangkaian 5G Malaysia mencapai persetujuan berkaitan penyertaan ekuiti dalam DNB dan perjanjian akses 5G bersama DNB.
RM1.7 juta dibutuhkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi memperkasa usaha pendigitalan usahawan luar bandar menerusi inisiatif Desa Mall. Setakat Ogos, 1,247 usahawan telah mendapat bimbingan menerusi penganjuran 4 bengkel pendigitalan melebihi sasaran awal 1,000 peserta pada tahun ini. Sehingga hari ini, kita telah siri keempat, kita telah mencapai 1,200. Kita ada 2 siri lagi, iaitu kita akan buat di Johor dan di Kedah, petaksaan saya pada tahun ini, 2 siri lagi. Menunjukkan bahawa kita telah pun melebihi sasaran yang telah kita tetapkan. Itu yang saya kata tadi, di mana sambutan sangat hangat dan mereka faham tentang keperluan kepada usahawan ini untuk melengkapkan diri mereka dengan dunia digital pada hari ini. Lebih 60,000 usahawan desa berdaftar di bawah ekosistem keusahawanan KKDW. Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA sasar jualan RM350 juta menerusi pameran MATA Fair yang akan berlangsung dari 1 hingga 3 September ini. Pameran bakal berlangsung di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC. The 350 million targeted sales, out of that we are targeting 70 million for domestic tourism. So this particular fair, we are actually emphasizing a lot on a new format for the domestic hall, which would make things a lot more exciting for visitors wanting to do a bit of cuti-cuti Malaysia. Sementara itu, beliau yakin sasaran ketibaan pelancong asing ke Malaysia sebanyak 18 juta orang pada tahun ini mampu dicapai. Trajektori positif pasaran buruh di Malaysia berterusan sehingga suku kedua 2023 dengan merekodkan bilangan jawatan mencecah 8.83 juta. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata angka itu meningkat 2.4% berbanding 8.62 juta pada suku kedua 2022. Bilangan jawatan diisi turut meningkat 2.5% kepada 8.64 juta jawatan. Bagaimanapun bilangan kekosongan jawatan mengalami pertumbuhan negatif susut 0.9% kepada 189.6 ribu kekosongan. Lebih separuh kekosongan jawatan adalah dalam sektor pembuatan membabitkan 108,000 kekosongan. Semua sektor ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif tahun ke tahun dengan sektor perlombongan dan pengkuarian menjadi penyumbang utama dengan kadar pertumbuhan tertinggi sebanyak 3.6%. Starlink dipasang di kampung orang asli Hulu Kemensah. Juga subsidi harga padi dinaikkan pada RM500 per tan. Itu antara 10 inisiatif kerajaan perpaduan sepanjang minggu lalu. Perkembangan sukan menjelang kejohanan bawah 23 tahun B23 Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF. Skuad B23 kebangsaan kendalian E11 Rasen tidak merasai sebarang tekanan meskipun diletakkan sasaran layak ke final. Sebaliknya jelas E11 Rasen, sasaran itu bakal menjadi motivasi pasukan memburu kejayaan di kejohanan tersebut. Dalam mana-mana competition sasaran ni memang kita terpaksa pergi sampai ke
tahap yang tertinggi. So air itu I think confirm mana-mana tim pun perlukan sasaran ni untuk make sure that player pun ada dia punya target lah. So untuk kita dengan 7 player ni satu cabaran yang baik sebab dalam SEA Games kita tak sampai ke setakat yang apa yang kita perlu capai, tapi dalam pengalaman yang kita lalui ini kita rasa kita akan buat terbaik. Kejuaraan berlangsung di Rayong, Thailand dari 17 hingga 26 Ogos akan dijadikan pentas menguji pemain sebelum menghadapi pusingan kelayakan Piala Asia B23 2024 September ini. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama Timor Leste dan juara Sukan C 2023 Indonesia. Perkembangan sukan hoki, 3 juruterjun hoki dari Australia termasuk pakar sudut penalti Chris Riello akan terus dikekalkan dalam skuad kebangsaan sehingga ke kelayakan Sukan Olimpik Paris. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM Datuk Seri Subhan Kamal menjelaskan pihaknya mempunyai perancangan jangka panjang untuk kesemua jurulatih berkenaan. Selain Chris Riello, KHM turut mendapatkan Glenn Turner dan Kieran Covers untuk memperkukuhkan aspek serangan. Saya rasa bukan saja untuk Sukan Asia tapi untuk macam junior team, juga wanita, memang kita akan pakai pengalaman mereka lah insyaAllah. Jadi itu salah satu kewangan yang kita kena belanja sikit, tapi memang itu kita akan carilah macam mana nak bantu. Dan KHM juga bersedia menghantar jurulatih tempatan ke negara rantau Asia Tenggara bagi memastikan sukan hoki terus berkembang. Menjelang kejuaraan Majlis Sukan Universiti Malaysia Masum 2023, Universiti Teknologi Mara UiTM berhasap mengekalkan gelaran juara dan meraih lebih banyak pingat emas berbanding edisi sebelum ini. Dan Chancellor Profesor Dr. Roziah Muhammad Jano yakin dengan kemampuan kontingen UiTM tidak dibarisi ramai atlet kebangsaan. Jadi kita hantar 425 peserta yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap, satu di USIM dan satu lagi di UTM. Jadi saya berharap kali ini pasukan kita ataupun tim-tim daripada UiTM akan mencapai kejayaan yang lebih hebat daripada tahun lepas. Beliau memaklumkan perkara berkenaan selepas majlis penyerahan bendera di UiTM Shah Alam. Sukan Masum Fasa 1 bakal membuka tirai pada 15 hingga 20 Ogos ini di Universiti Sains Islam Malaysia dan diikuti dengan Fasa 2 pada 23 hingga 30 Ogos di Universiti Teknika Malaysia Melaka. Perkembangan bola sepak Piala Dunia Wanita, pasukan Sweden sudah bersedia menghadapi aksi separuh akhir menentang Sepanyol di Eden Park, Auckland pada awal pagi nanti. Skuad kedai Peter Gerhardsson ini berada dalam momentum terbaik serta dilihat berpeluang cerah untuk merangkul gelaran. Sweden cemerlang menumbangkan juara bertahan Amerika Syarikat dalam pusingan 16 terakhir dan menumpaskan Jepun di peringkat suku akhir. Pasukan ini melangkah ke separuh akhir sebanyak 4 kali, manakala cuma sekali mara ke final sepanjang penyertaan di Piala Dunia. Sweden ketika itu dikecewakan Jerman dalam peranan akhir pada 2003. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Nazri Fahmi Syukri, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.